Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni aku berseorangan, tidak lagi dengan dengan Faizah ataupun Wak. Maksud aku bukan lagi tidak bersama dengan diorang, maksud aku hari ni turn aku pula untuk buat konten baru dalam The Crazy Crew, iaitu tips and tricks, di mana kami akan cuba buat tutorial dengan harapan dapat memberi sedikit guide untuk korang yang di luar sana lah, terutama freshie-freshie yang nak mencuburi bidang kreatif ni. Hari ni aku nak cakap sikit dengan korang pasal satu isu. Bukan isu lah sebenarnya, tapi satu perkara yang aku rasa ramai terlepas pandang ataupun ambil ringan dalam perkara ni. Okay. Sebagai seorang editor ataupun content creator, bagi aku, benda yang paling penting sekali adalah susun atur kerja korang ataupun dan juga susunan fail data korang sebelum memulakan sesuatu projek. Ini yang penting sekali, okay. Ni kalau dalam bahasa Inggeris, terma ni kita panggil sebagai file organization lah, ataupun to be organized. Nah, cerita lah. So kali ni aku nak tunjuk dengan korang macam mana aku susun file dalam komputer dan seterusnya dalam Adobe Premiere. So jangan risau, tips ni korang boleh pakai juga dalam mana editing software korang yang korang pakai lah. Tak kira lah sama ada The Vegas ke, Sony Vegas ke, ataupun DaVinci Resolve ke, Power Director, Cyberlink Power Director. Aku nak sebut Power DVD pula. Dan juga mana-mana software yang korang pakai lah. So jangan risau, benda ni korang boleh applykan tips ni. Even yang editing pakai handphone ataupun tablet pun boleh apply cara ni juga. So InsyaAllah boleh bantu korang. Okay, sebelum kita mulakan, jangan lupa klik like, tekan button subscribe, turn on notification bell, share video ni dan juga like dan follow page kami dekat Facebook lah. So bersama aku Cik Hafiz, jom kita mulakan. Okay, pertama sekali yang korang kena buat adalah korang kena create satu main folder, iaitu di mana kesemua data-data yang korang ada, korang akan letak dalam satu folder ni lah. So kali ni aku letak nama folder aku ni sebagai x_video editor workspace templates _x. Why reason ni aku pakai macam ni, sebab ini aku akan jadikan sebagai template main folder. Dan setiap kali korang ada projek baru yang korang nak buat, korang just tinggal copy and paste saja dan just korang akan rename lah. Macam aku biasa aku letak tarikh dulu lah. Aku letak 20 hari 20, contohnya 2021 02 10. Okay, dash. Kita buat ni tutorials file organizations. So andai kata lepas ni korang ada 2-3 projek korang nak buat, korang tinggal just copy and paste, and then korang just rename balik lah. Mungkin dalam masa 2-3, mungkin bulan depan korang ada projek baru korang nak buat, contohnya macam music video lah. So korang buat lah satu lagi, contohnya maybe MV joget Pahang ke, macam mana, apa saja yang korang nak buat lah. Tapi kali ni kita buat satu projek dulu lah. So kita dah ada name, kita ada tarikh semua. Ini adalah format yang biasa aku pakai, iaitu tarikh, dash, lepas tu nama projek aku buat. So kita buka. Okay, dalam ni aku dah standby ada 9 folder, yang mana setiap satu folder ni adalah mewakili kategori yang aku letakkan dalam setiap folder ni lah. Yang pertama aku letak audio, second adalah dokumen, graphics, load projects, motion graphics, output, project file, resources dan juga akhir sekali adalah storyboard. Benda ni sebenarnya tak perlu pun korang kena ikut 100%. Apa yang korang boleh buat adalah ikut pengalaman korang, ikut keperluan korang dalam sesuatu projek tu. Contohnya macam korang punya video tu just korang buat vlogging ke, ataupun video dekat YouTube macam gaming ke apa kan. So storyboard ni aku rasa tak perlu, so korang boleh delete lah. Tapi untuk first template ni aku cadangkan korang just keep all this thing inside the folder lah. Nanti next time bila korang ada projek baru, korang tak payahlah nak cari balik dalam main folder kan. So everything semua dah ada dalam ni. Okay, so kita pergi yang pertama dulu. Kita pergi ke audio. Okay, dalam audio ni kita ada music dan juga kita ada sound effects dan VO. So daripada music ni, apa sahaja music yang kita ada, yang mana kita beli ke ataupun kita download dekat YouTube ke, ataupun kita buat sendiri, kita compose sendiri, semuanya letak dalam ni. Dan kedua adalah sound effects. Aku letak ni SFX. Dari segi ejaan semua korang ikut korang punya kesesuaian korang sendirilah. Kalau korang selesa nak letak nama SFX ke ataupun runut bunyi ke dalam bahasa Melayu, tu pulang pada korang. Yang penting korang faham kat mana korang letak korang punya file-file ataupun resources yang korang ada. Okay, apa saja sound effect korang letak dalam ni. And then last sekali dalam folder audio adalah korang letakkan voice over, di mana voice over ni
adalah yang macam sekarang ni lah. Kalau korang ada buat narration, korang record audio separate daripada visual ataupun video, korang letak dalam ni. So inilah kegunaan untuk 3 folder ni dalam folder audio. Okay, next stop kita pergi kat dokumen. Okay, dokumen ni lebih kepada macam apa sahaja dokumen ataupun invoice ke, kalau korang bekerja untuk klien ke, macam korang buat video, corporate video ke, ataupun korang buat commercial ke, of course korang ada material pada klien ni kan. Contohnya macam klien bagi korang file-file history ataupun dorang punya CI company diorang untuk korang apply dalam graphic design korang letak dalam folder ni. So pertama sekali dalam file dokumen ni aku letak materials from client lah. Ini yang aku cakap tadi tu lah, apa sahaja file-file ataupun resources yang klien bagi dekat korang letak dalam folder ni. And then last sekali dalam ni adalah script. Apa sahaja dialog yang korang nak letak dalam video korang nanti, korang akan mesti korang type dalam apa macam Word dokumen ke ataupun dalam PowerPoint ke, tak kisahlah, notes ke, apa saja yang korang save dalam file tu korang campak semua dalam ni. Okay, kalau dah faham, kita pergi next topic iaitu graphics. Di mana graphics ni adalah di mana apa sahaja gambar, JPEG, PNG, file AI ke, Photoshop ke, korang letak dalam ni. So dalam ni ada 4 folder. Yang pertama korang ada output. Aku tak tahu kenapa aku klik dalam, sebab dalam semua kosong sebenarnya. Kita ada output di mana final design yang korang buat, ataupun korang ada shoot fotografi ke yang korang letak dalam video korang atau dalam projek korang yang korang dah edit, final untuk korang publish ataupun korang produce, letak dalam video, letak dalam ni. Apa saja, termasuk design lah. And then kedua ada resource. Dan resource ni pula adalah untuk korang material-materials yang korang guna untuk korang buat design, untuk graphic design. And then yang ketiga adalah templates. Yang ni biasanya yang korang dapat daripada website lah. Contohnya macam Freepik ke, ataupun kalau korang langgan daripada Envato ke, ataupun iStock ke, Adobe Stock, mana-mana stock footage, stock website yang korang beli ataupun korang download. Templates, basically templates lah korang letak dalam folder templates ni. Working file ni adalah di mana korang letak semua project file, terutama untuk design, macam Photoshop ke, Adobe Illustrator ke, tapi mostly aku letak dalam ni adalah Photoshop dengan apa ni, AI lah. Tapi kalau korang ada project file lain yang berkaitan dengan grafik, korang boleh letak kat sini. Contohnya macam InDesign, macam korang buat InDesign pun korang boleh letak dalam ni. So senang sikit. And then yang seterusnya adalah load projects. Okay, dalam kosong, memang kosong semua. Log projects ni adalah korang letak project file daripada, contohnya korang ada project file daripada editor lain yang dimana korang nak masukkan dalam editing korang. So kat sini, instead korang letak satu folder yang sama, aku buat satu folder lain yang baru di mana aku letak nama load projects. Dalam load project ni, korang boleh letakkan file-file macam XML file ke. Basically load projects ni adalah yang korang import project file yang daripada luar, korang masuk ke dalam ni. Mungkin template pun boleh jugalah, template. Biasanya dalam ni load projects ni aku akan letak file Premiere Pro ataupun ada project file daripada software editing lain macam DaVinci ke. Dan seterusnya adalah motion graphics, di mana motion graphics ni adalah sekali dengan animation. So dalam animation, segala animation 3D, 2D animation, motion graphic, motion design yang korang ada, korang boleh letak dalam ni. So dalam ni sebenarnya ada, aku letak lagi 3 folder, iaitu output, ada resources dan juga templates. Output ni adalah final design yang korang buat lah, final animation yang korang buat. Contohnya kalau korang pandai buat animation, korang boleh buat animation dalam 2D, contohnya dalam Toon Boom ke, Flash ke, ataupun apa saja software animation korang pandai, korang dah siap untuk korang letak dalam video korang untuk editing nanti, letak dalam output folder ni lah. Dan juga termasuk dalam motion design yang korang edit dalam After Effects, korang boleh letakkan dalam output ni lah. Dan seterusnya ada resources. Ni sama macam grafik juga, cuma dia lagi sikit daripada graphics lah. Macam aku cakap tadi juga, dalam graphics dia ada output kosong, resources di mana korang apa saja material yang korang gunakan untuk editing korang untuk buat animation ni, letak dalam ni. Dan juga templates, mana-mana yang korang download daripada internet, korang gunakan dalam ni juga, letak dalam ni. And then next adalah output. Yang ni adalah penting juga sebab di mana apa sahaja final output yang korang dah render, apa sahaja hasil kerja yang korang dah buat, korang letak dalam ni. Okay, ke dalam ni aku letak ada 2 folder. Yang pertama adalah final dan kedua adalah preview. So bagi aku yang selalu buat job dengan klien ni, kita orang sekali buat takkan confirmnya dapat buat final. So mesti akan ada sekurang-kurangnya 3 kali amendment, ataupun 3 kali perubahan untuk hasil kerja tu.
So sebelum final kita akan letak dalam preview dululah. So dalam preview ni biasanya akan berlambak lah ikut pada jenis-jenis klien yang mungkin kalau banyak PL banyaklah dia punya previewnya. Tapi kadang-kadang final ni pun banyak juga benda yang kita boleh letak sebenarnya. Tak semestinya satu video, tapi contohnya dalam projek korang ada 3 jenis video. Korang ada yang long version, korang ada yang teaser, korang ada music video ke, ataupun korang ada version yang shortest version daripada contohnya short film lah kan. Letak dalam ni juga. Yang biasanya ini untuk korang publish kat luar lah, contohnya untuk YouTube ke, ataupun filem ke, ataupun nak bagi dekat klien, korang letak dalam ni. Okay, next, yang ni paling penting ataupun kedua penting lah, iaitu project files. Okay, dalam ni aku letak 2 folder, dan setiap satu folder ni dia ada main peranan tersendiri. Okay, yang pertama kita ada editing, dan kedua adalah motion graphics. Okay, yang editing ni dia punya functionnya adalah paling penting sekali, iaitu dalam editing ni kita ada project file daripada mana-mana software editing korang pakai lah. Okay, kita pergi motion graphics, kedua adalah motion graphics. Ini pun sama juga macam project file daripada editing, tapi yang ni aku fokuskan dekat After Effects. Contohnya lah korang buat animation, macam tadi aku cerita dekat folder motion graphics kan, yang korang buat animation. Kalau korang ada project file daripada Flash, Toon Boom, After Effects dah ada lah, even 3D sekalipun, korang aku suggest letak kat dalam folder ni. So kita dah 2. So itulah project file. Dan seterusnya yang paling penting sekali, iaitu resources. So dalam ni kita ada 2. Nampak sikit tapi sebenarnya benda ni penting. Kita ada footages dan juga reference. Okay, yang pertama sekali adalah footages. Dalam footages ni kita ada BTS, bukan BTS, K-pop tu ya. Kita ada BTS behind the scene. Dan juga BTS ni behind the scene ni korang boleh letakkan contoh macam bloopers, ataupun behind the scene, contohnya korang ada buat satu project short film, dan mestilah korang biasanya ada satu lagi kamera yang biasa korang saja record untuk buat behind the scene kan. So letak dalam folder ni. Yang kedua adalah references. Dalam folder references ni, yang aku suggest korang letak adalah, contohnya kalau korang buat satu video, korang nak ada reference, contohnya dari segi animation ke, ataupun daripada, contohnya kalau korang ada references yang korang download daripada YouTube. Contohnya kalau korang content creator dan korang download video sample daripada YouTuber lain yang korang nak jadikan sebagai reference untuk korang punya gaya dialog ke, macam mana, korang masuk dalam references ni lah. Okay, dan last sekali kita pergi kepada storyboard. Okay, dalam storyboard ni aku letak satu folder iaitu templates. So kenapa ada folder templates bukan kat luar? Sebab templates ni nanti aku akan pakai untuk projek lain. So aku takkan override lah. So setiap kali projek lain aku buat storyboard. Contohnya lah dalam projek tu aku kena buat 5 storyboard ataupun at least 2 storyboard. So aku tak override ni, aku just copy, Ctrl C, and then letak kat dalam ni lah, Ctrl V. So kat luar ni, selain daripada dalam templates ni aku takkan usik. So aku akan buat kat dalam storyboard ni. So that's it. Ini adalah part untuk file organisation dalam komputer. Dan aku nak ingatkan korang, ini adalah proses yang paling pertama sekali sebelum korang start editing. Even sebelum korang start shooting pun, korang dah kena standby dulu benda-benda ni semua dalam komputer korang. Then after that, bila korang dah shooting, korang dah siap recording semua, baru korang boleh letak semua sources yang korang ada dalam ni, dan baru boleh korang start editing. So jom kita move on ke next segmen seterusnya, iaitu kita buat file organisation dalam Adobe Premiere.